Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Syukur Alhamdulillah, kita bertemu lagi di dalam sesi tazkirah. Tajuk hari ini ialah bagaimana menjadi kaya. Saya petik dalam satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala yaqul. Yang ini merupakan hadis qudsi. Hadis qudsi yang mana lafaznya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Ibn Adam, tafarrag li'ibadati amla'u sadraka ghinan wa asuddu faqraka wa illa taf'al mala'tu yadaka syugulan wa lam asud faqraka. Sadaqa Rasulullah SAW atau kama qala. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, ni untuk semua manusia, lapangkan masa, beri masa untuk beribadat kepada aku. Ibadat ni termasuk yang paling tinggi sekali ialah belajar untuk kenal Allah Subhanahu wa taala. Lapangkan masa untuk kenal Allah Subhanahu wa taala, untuk solat, apa sahaja ibadat yang disyariatkan kepada orang Islam. Apa berlaku? Amla'u, aku penuhkan sadraka, jiwa kamu dengan kekayaan. Dengan lapangkan masa beribadat, Allah Subhanahu wa taala memenuhkan jiwa kita dengan kekayaan. Wa asudtu faqraka, dan aku akan hilangkan kefakiran kamu. Tetapi kalau kamu tidak melakukan begitu, tidak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, aku akan penuhkan tangan kamu dengan kesibukan. Aku akan penuhkan kehidupan kamu dengan kesibukan, dan aku tidak akan hilangkan kefakiran kamu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaya pertama, kaya harta. Yang kedua, kaya jiwa. Dan kita kena tahu kaya miskin ni adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah Subhanahu wa taala yang melapangkan, meluaskan, yang mengayakan seorang, dan juga dia yang menyempitkan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha' innahu bi'ibadihi khabirun basir. Sadaqallahul azim. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki pada semua orang atau pada orang tertentu, la baghaw, Allah Subhanahu wa taala kata pasti dia akan melampaui batas di permukaan bumi ini. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala turunkan rezeki itu ikut kadar dia. Ada yang Allah Subhanahu wa taala bagi kaya, banyak harta, ada yang Allah Subhanahu wa taala tidak bagi begitu. Namun begitu, ada orang yang hartanya tidak banyak tapi dia kaya. Ini yang dimasukkan amla'u sadraka ghinan. Dia ada pendapatan 3,000 tapi mencukupi. Dia boleh bertenang, dia boleh solat, dia gembira, kurang kerutan di dahinya. Kerana Allah Subhanahu wa taala bagi dia cukup, boleh simpan lagi, boleh bagi sedekah lagi, boleh simpan untuk pergi haji. Hanya dengan 3,000 sahaja. Kerana apa? Yang memberi cukup ialah Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berpendapatan 10,000, 20,000,
tetapi nafsunya meningkat. Gaji 10,000, nafsu 15,000. Ini tetap fakir. Itu yang tak ada masa nak sembahyang, tak ada masa nak baca Quran, tak ada duit untuk bagi sedekah. Jadi kalau kita dapat harta yang banyak, kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak beri kekayaan jiwa, kita tetap miskin. Kalau kita memiliki harta yang sedikit, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala beri kita kekayaan jiwa, sembahyang tahajud boleh, belajar tauhid boleh, khuruj fi sabilillah boleh, sedekah boleh, ada masa dengan isteri, anak dan sebagainya. Ini orang kaya. Oleh sebab itu, tazkirah ini bukan menghalang tuan-tuan untuk berusaha sekeras mungkin untuk berpendapatan 1 juta satu bulan, 100,000 satu bulan. Usahalah. Akan tetapi tetap Allah Subhanahu Wa Taala yang menetapkan berapa yang kita dapat. Sebab itu dalam satu hadis qudsi yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu, Nabi SAW bersabda bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya abna Adam, wahai anak Adam, tafarragh li'ibadati, lapangkan masa untuk kenal Allah, untuk beribadat kepada Allah. Amla'u qalbaka ghinan, aku penuhkan hati kamu dengan kekayaan. Wa amla'u yadaika rizqan, dan aku penuhkan kedua tangan kamu dengan rezeki. Ya abna Adam, la tuba'id minni, wahai anak Adam, jangan jauh dari aku. Jangan tidak kenal dengan aku, jangan tidak sembahyang. Kalau kamu tinggalkan sembahyang, kamu tak kenal dengan aku, tinggalkan Quran, fa'amlaku qalbaka faqran, aku penuhkan jiwa kamu, hati kamu dengan kefakiran. Kita khawatir kita berpendapatan juta ataupun ratus ribu, tapi jiwa kita kosong. Allah cabut rasa sayang dalam hati kita terhadap anak kita, isteri kita. Allah Subhanahu Wa Taala cabut dari jiwa kita seronok dalam baca Al-Quran ataupun langsung tak baca Al-Quran, dengan sebab kita jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa amla'u yadaka syughlan, dan aku akan penuhkan kehidupan kamu dengan kesibukan. Jadi tips untuk kita kaya ialah kenal Allah, ibadat pada Allah, jaga solat, jaga hubungan kita dengan ibu bapa, jaga hubungan kita dengan masyarakat, ikram masyarakat. Kita lihat, kita cemburu dengan orang kaya ni tak tepat. Kita cemburu pada orang yang infakkan hartanya, walaupun dia kaya atau miskin. Macam Abid Liu yang kita tahu sekarang ini, dia telah infakkan hartanya. Orang inilah yang kita kena cemburu. Bukan cemburu harta itu. Kita cemburu dia menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang hartanya banyak tapi tak ada masa untuk infak harta. Hartanya untuk kepentingan dirinya sendiri sahaja. Kenapa? Sebab dia rasa tak cukup. 1 juta tak cukup, 2 juta tidak cukup. Kerana apa? Dia jauh dari Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala penuhkan jiwanya dengan kefakiran. Amla'u qalbaka faqran, aku penuhkan jiwa kamu dengan kefakiran. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama belajar untuk kenal Allah Subhanahu Wa Taala, untuk jaga solat kita, untuk baca Al-Quran, untuk zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, betulkan muasyarah kita, kasih dengan ibu bapa kita, kasih dengan adik-beradik kita, tolong orang yang susah, sama ada secara nyata atau secara sembunyi. Elakkan daripada memandang buruk pada orang lain, jangan memfitnah orang lain. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala penuhkan jiwa kita dengan kekayaan. Sama ada Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita harta yang banyak dan kita gunakan harta itu dengan cara yang Allah suka, atau Allah Subhanahu Wa Taala tidak beri kita harta yang banyak, cukup-cukup, tetapi
kita dapat kenal Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat melapangkan masa untuk ibadat, kita boleh beri pada ibu bapa kita, kita boleh gunakan harta kita ini untuk akhlak. Jadi sekian, semoga apa yang saya katakan ini dapat membuahkan sesuatu dalam jiwa kita untuk kita amalkan di kehidupan ini, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala ganjarkan kita dengan ganjaran yang besar di akhirat nanti. Selamat dari neraka Allah Subhanahu Wa Taala dan memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha